Baik, di pagi ini Auda menerusi Rampai Pagi sebagai sesi terakhir sebelum Rampai Pagi menutup tirainya. Satu lagi bahan wawancara dan pendekatan cukup menarik kita bawakan. Ini berkaitan juga dengan aktiviti yang akan dilangsungkan ya sekitar bulan Mac ini di negara kita di Brunei Darussalam. Betul. Apa yang menariknya, ia turut mengangkat dan juga memartabatkan ya, melestarikan legasi warisan kebudayaan masyarakat kita ni di Brunei Darussalam. Yang juga saya boleh katakan apa yang cuba ditonjolkan ini merupakan salah satu heritage ataupun identiti kita ni di Brunei. Dan juga untuk mengingatkan kita bagaimana orang-orang dahulu berniaga mencari untuk pendapatan. Jadi itu dia yang mana yang akan dikongsikan mengenai ekspor dagang dahulu kala, legasi padian dan juga pengalu. Jadi tetamu yang bersama kita pada pagi ini cukup istimewa juga, individu yang pastinya mempunyai banyak pengetahuan mereka dan tahu akan latar belakang padian dan pengaluan ni. Jadi kita perkenalkan dulu ni Yang Mulia Ustaz Haji Firdaus bin Orang Kaya Haji Nordin yang juga merupakan pengerusi bagi Expo Dagang Dahulu Kala, legasi padian dan pengalu. Assalamualaikum dan selamat datang tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga di sebelah Fizah di sebelah saya itu Tuan Haji Wan Muhammad Yali bin Haji Wan Drus, itu selaku Timbalan Pengerusi bagi Expo Dagang Dahulu Kala. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat ya? Alhamdulillah. Itu dia. Baik, rasanya bertepatan juga apa yang diadakan dalam waktu terdekat, sekitar minggu depan ni Tuan Haji ya. Kerana apa kan tahun ini negara kita ni Brunei Darussalam turut diiktiraf sebagai sebuah bandaraya ketemadunan Islam dan kebudayaan kan. Betul. Jadi apa yang cuba diusahakan ini sesuatu yang pastinya mungkin akan orang kita ni boleh menarik para pelancong untuk ke negara kita ni. Dapat diperkenalkan dulu ni Tuan Haji Firdaus, kenapa memilih tema Expo Dagang Legasi Padian dan Pengaluan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih juga kepada pihak RTV kerana sudi mengundang kami untuk menjadi tetamu wawancara Rampai Pagi pada pagi ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, idea untuk memilih tema Expo Dagang Legasi Padian dan Pengalu ini ialah sebenarnya terbit daripada idea saya sendiri. Dan saya sangat orang obses sangat menghargai, menyanjung tinggi semangat padian dan pengaluan ini. Kalau kita mengimbas kembali sejarah padian dan pengaluan ini, mereka sangatlah orang yang dikatakan dari dulu sampai sekarang sangat berkarih, berjarih dan berlurih punya orang. Dan mereka antara komuniti yang dianggap jutawan di zamannya tu. Kalau melihat saja padian dari segi pakaian saja, perempuannya kan memakai orang kerungsangnya daripada emas, galangnya pun orang bertapas-tapas. Jadi menandakan diorang itu orang yang berjaya dan orang yang golongan orang yang kaya lah. Jadi saya sangat menyanjung tinggi semangat diorangannya. Dan alhamdulillah ada tempiasnya jualah kepada saya, di mana dari segi latar belakang saya bidang keagamaan, ustaz, tapi berminat dalam bidang entrepreneurship ini. Dan ini adalah kali pertama julung-julung kali Akademi UF menganjurkan paradigm shift lah, ini sebagai satu anjakan paradigma untuk melangkah setapak lagi dalam bidang keusahawanan. Jadi kami ingin mengangkat legasi padian dan pengaluan ini, di mana ia merupakan ikon masyarakat di kampung air dan menjadi
ikon negara Ketani Brunei Darussalam dalam bidang keusahawanan, khususnya wanita dan juga kaum laki-laki. Jadi wanita digelar padian, laki-laki digelar pengalu. Jadi ada sejarahnya yang tertentu. Sekarang lagi menerangkan. Mudah-mudahan kita ada kesempatan. Saya sendiri pun pernah membaca satu artikel keluaran daripada media tempatan Ketania mengenai dengan padian yang dulu sebenarnya cukup popular, merupakan antara usaha untuk mereka mencari pencarian durang tu, mata pencarian di era 50-an tu, lebih ramai barangkali masa tu. Dan Tuan Haji, barangkali dapat menerangkan Tuan Haji Wan Muhammad Yali. Yang mana pada dulu-dulunya, waktu saya masih kecil-kecilan lah, saya melihat pengalu dan padianan ini mengambil orang berusaha untuk berbisnes untuk pendapatan sebagai perhubungan penjual-menjual antara satu rumah ke satu rumah dengan menggunakan perahu, dengan pakaian hitamnya, dengan seraungnya yang besar. Jadi nampak pandangan kita apabila kita nampak tu pedian, apa kita ni mau semua ada dalam itu. Jadi kita ni merasa orang, kalau dulu kita ni merasa bagaimana orang-orang pedian ini membawa barang-barangnya dengan menggunakan perahu, dengan menggunakan sampannya. Ada yang perahu ni ada berjenis perahu, ada yang menggunakan gubang, ada menggunakan orang perahu yang biasa. Jadi kalau kita ni lihat pada masa ini, anak-anak kita ni ataupun cucu-cucu kita ni mungkin dah tahu apa yang pengalu dan apa yang pedian. Jadi pengalu dan pedian ni adalah perhubungan perjualan kita ni. Apabila kita ni sampai di jembatan, ramai, Pak, ada awangnya, lawang, mari kita nya. Jadi di sana kita nampak orang kemesraan, yang pedian ni sama-sama orang kita ni berjual bertitian tadi jembatan itu. Dulunya ada bambau dari rumah, dari ujung rumah kita ni. Pedian apa dah dibawa? Dia lagau tu. Unik ya. Kadang-kadang benar. Memang unik dia dulunya. Entah macam kita ni kerangan ni terus ke pasar, terus ke mana. Dulunya tak dengan bersampan berkayu. Padanya pengurusi yang mana durang itu benar orang terkaya lah dulu tu. Kalangan yang berada. Dengan amas yang bertapas-tapas tadi. Amas yang basah. Tapi budi pekerti durang pun tinggi. Alhamdulillah, itu dia ya. Dengan cara bahasa durang. Walaupun kita ni dah bertahu dan bahasa orang-orang dia dulu, orang-orang kita bahasa, banyak bahasa, orang Kadayan, orang macam-macam orang keturunan kita ni kan ada 7 puak kita ni. Bahasa Kedayan ni yang banyak orang menimbulkan usaha ni untuk kita ni mengaluan ni di kampung air. Di kampung air. Jadi kita fikirkan yang orang yang mempelopori padianan ni ataupun pengaluan ni adalah di kalangan masyarakat kampung air sendiri, tapi rupanya ada juga dari masyarakat Kedayan pun ada ni yang menjadi padianan ni. Dorang bercampur bergaul lah sama-sama bercampur sendiri. Bila diadakan Expo ni, barangkali dapat diterangkan bila dan di mana Expo Dagang ini akan tumpukan, Tuan? Alhamdulillah, Expo kita ni akan diadakan pada 11 hari bulan Mac hingga 17 Mac 2019 yang akan diadakan di dermaga di Raja di kawasan Bandar Sebegawan. Jadi haraplah pada yang ingin mengetahui apa yang pengalu dan apa yang pedian, silalah datang beramai-ramai. Di sana kita ni adakan pamerkan apa acara-acara kita ni dan apa yang pengalu dan apa yang pedian. Jadinya dari pukul berapa sampai pukul berapa tu, Tuan? Kita ni akan mengadakan daripada pagi jam 9 sehingga malam jam 10. Itu dia sampai malam ya. Jadi mungkin Auda tidak ada perancangan untuk hari itu ya, iaitu pada 11 hingga 17 Mac. Jadi ingin mengetahui apa dia padian dan juga pengalu, Auda adalah dialu-alukan datang, dan banyak aktiviti juga akan diadakan nanti ya. InsyaAllah banyak aktiviti. Kami sudah masa ini ada menyusun acara-acara bagi untuk mengisi kekosongan, untuk memeriahkan lagi seminggu tu lebih kurang. Seminggu kita ada mengadakan acara paduan saja, melukis dan untuk anak-anak, ada macam-macam acara. Yang pastinya diminta kita ni ramailah datang untuk mengunjungi
Expo Padian ini. Jadinya untuk memberikan sokongan ya untuk expo dagang expo dagang Legasi Padian dan juga Pengalu. Memandangkan ini orang merupakan satu expo yang turut mengangkat kebudayaan budaya warisan kita ni ya, Brunei ya. Adakah barangkali turut di orang kita ni dipersyaratkan kepada mereka ataupun vendors yang akan turut serta ya, yang ikut berjual-jualan itu sekarang turang itu diperlukan orang untuk menjual makanan tradisi ke? Ada persyaratan macam itu ataupun bebas sebenarnya? Sebenarnya ada yang bertanya je ni tuan persyaratan sebenarnya. mesti ada. Pertama kita ni setiap peserta yang ikut kita kena bayaran. Ada yurannya. Yurannya sebanyak RM280. Dan kita ada membagi satu meja yang panjangnya 4x8 kaki, satu kursi, satu suket elektrik dan lampung. Jadi apa yang kita mau kerjasama durang sama kita ni adalah sangat-sangat diperlukan. Jadi untuk kita ni akan bekerjasama sama dorang jika perlu apa yang dorang akan perlukan. Jadi pemakan itu kita ni perlulah sebagai negara Islam kita ni yang berdikir ini memerlukan makanan yang di segi halal. Itu memang kebersihan kita ni segala-galanya lah untuk kita ni menjaga nama baik kita ni. Jadinya satu sewa 280 adalah untuk 7 hari ya tuan ya? Ya, untuk 7 hari. Bukan 1 hari. Yuran penyertaan bagi 7 hari berbaloi sebenarnya. Dan setakat ini macam mana sambutan penyertaannya? Yang mana saya lihat sambutan sangat menggalakkan. Mungkin kami akan menambah lagi beberapa camp lagi yang mana masa ini telah menempah mungkin dalam 25 atau 30 sudah yang sudah menempah menyertai. Hanya mungkin dalam 2-3 hari ini, dalam 2 hari ini kita ini akan menambah lagi camp. Berapa orang dirancang? Berapa petak dirancang? Pada mulanya kami akan merancang sebanyak 40 petak. Berarti 20 camp. Yang mana satu camp itu kami akan bagi dua. Bagi dua. Yang menggunakan camp perkahwinan lah yang dibagi dua. Jadi ini Expo Dagang Dahulu Kala Legasi Padian dan Pengalu. Adakah, saya tertanya, adakah Padian dan Pengalu berada di situ caranya berjual ataupun barangkali camp itu dihias? Ada pameran barangkali? Macam mana boleh tuan tarikan mesti ada tu untuk memperkenalkan di mana keadaan dulu kala Pengalu, pakaiannya, apa peralatannya. Jadi untuk selanjutnya yang lebih memahami lagi orang-orang ada kaitannya, saya minta pengurusi ustaz yang lebih lagi mengetahui. Pasal pasti dinyatakan juga tadi oleh Tuan Haji merupakan cetusan idea untuk mewujudkan dan juga mengadakan pameran ataupun expo dagang legasi budaya kita ni ya, Padian dan Pengalu. Apa yang boleh digambarkan semasa expo dagang ini nanti? Kami akan fokus kepada aktiviti Padian dan Pengalu itu sendiri. Jadi kami akan mengadakan perawatan naikkan ke darat dalam camp dan ada latar belakang kampung air. Jadi mungkin dalam 2 atau 3 perahu akan diletakkan. Peranan Padian dan Pengalu ada di sana. Barang-barang jualannya original. Jadi ada demo terus berjual dan orang ramai yang ingin menjadi Pengalu dan Padian dialu-alukan memain peranan. Sebab kami sekarang akan memberi penilaian siapa yang banyak sale-nya kami akan bagi hadiah. Jadi sebagai penghayatan orang ramai kepada peranan Padian dan Pengalu itu. Dan juga siapa yang berjual souvenir ataupun makanan tradisi, kami akan memberi petak-petak secara percuma. Cuma kami kalau diorang mampu, kami minta 10% saja daripada hasil jualan diorang. Dan insya-Allah beberapa aktiviti akan diadakan, iaitu peraduan memancing. Ada 2 kategori. Satu, siapa pancingnya yang paling awal dapat ikan. Yang kedua, siapa yang dapat ikan yang berat dan terbesar. Jadi ada 2 kategori. Dan pada hari Ahad insya-Allah aktivitinya ada menumpahi embuyat. Jadi akan jadikan peraduan juga. Jadi insya-Allah
kami akan mengundang tetamu pelawak-pelawak dari Brunei negara kita kita ni. ni. InsyaAllah mudah-mudahan dan kasum berlaku Bunda Haja Mas Queen, Hiru Mas Queen dan juga Bunda Lina. Tiga orang serangkaian ni, Ajah Lina. Jadi diorang ni kan yang kan memeriahkan lagi suasana di nanti Expo Dagang itu. Saya difahamkan selain daripada adanya pameran, demo dan juga aktiviti jualan, ada juga acara-acara pentas. Ada. Jadi apa bentuk persembahan memandangkan kita ni pun berada di bulan Rajab. Saya percaya orang acara-acara pentasan ni yang juga bersesuaian lah yang lebih mengangkat kepada kesenian dan keagamaan kita ni untuk mana. Jadi pementasan pada hari Jumaat malam ia berbentuk pementasan yang berorientasikan seni Islam, MIB nya orang dah terkeluar daripada syarat-syarat itulah. Ada muzik yang orang. Jadi itu untuk dan insyaallah seorang budayawan juga namanya penyair Chris Carmilla dan juga timnya akan memain peranan pada malam hari Sabtu itulah. Dan pada malam hari Ahad kami ada malam penutupan. InsyaAllah ada acara-acara juga. Di sana akan bergabung ahli-ahli Akademi UF akan membuat persembahan juga seperti membaca sajak, ada lakonan yang khusus berhubung dengan padian dan pengalu juga. Saya membayangkan kalaulah adanya barangkali persembahan teater, mini teater lah mengenai dengan padianan ni pasti seronok. Betul. Kerana kita sendiri tidak merasai zaman-zaman padian dan juga pengalu, jadi ingin rasanya mengetahui ataupun merasa bagaimana suasana padian dan juga pengalu. Habis-habis pun yang kita ni nampak orang macam saya sendiri kan, saya mendapat membuat research itu sendiri daripada artikel yang ada dikeluarkan oleh salah satu saluran media di negara kita ni tetapi orang akan menggambarkan itu pernah melihat satu video yang juga ada pernah dipaparkan di rasanya bahagian arkib pusat belia pusat sejarah ni ada tapi orang gambar itu kualitinya tadi faham pasal tahun 50-an kan hitam putih. Sebab tu orang ingin rasanya akan melihat dapan itu benar-benar apabila di deskripsi melalui deskripsi Tuan Haji tadinya dengan baju hitamnya, dengan kerongsangnya, dengan hiasan-hiasan, dengan topi amas-amas topi seraungnya juga barangkali itu dia. Jadi memang saya sendiri pun terasa sangat teruja dan ingin sama-sama melihat nanti insya-Allah. Tapi kenapa agaknya kalau padianannya lebih orang mirip, maksudnya lebih orang kenal padianan itu perempuan. Kenapa? Memang dinamakan padianan itu khusus untuk peniaga perempuan sebab ia memakai sirawang bini. Maksudnya sirawang yang besar itu kan. Untuk berlindung daripada cahaya. Sebab diorang berkayu kalau di sungai Brunei itu kan kalau tengah hari uap panaskan dan juga matahari terik, jadi itu tempat diorang berlindung. Demikian juga pengalu. Ia tetap di perairan Brunei. Ia kadang-kadang mengalu ke Lawas, ke Sundar, ke mana, Sepitang dan juga ke daerah Temburong, namanya ke Pendaruan di sana. Jadi cara diorang berdagang secara barter, tukar barang. Tukar barang. Jadi kalau pengalu membawa barang-barang hiasan seperti tembaga yang dibuat ada kampung pandai basi kan. Jadi barang-barang macam itu dibawa ke hulu. Jadi orang yang di pedalaman akan bertukar baras, ayam ataupun kambing dan sebagainya. Itulah cara perniagaan diorang. Atau pengalu. Tapi kalau padian menggunakan mata wang. Ia mengambil barang, umpamanya ia akan terapung di beberapa lokasi seperti di Lorong Sikuna yang ramai-ramai. Jadi orang dari laut yang ataupun yang baru menangkap ikan ke udang, jadi diorang membeli itu sebagai orang tengah. Dan juga kalau ia ke Tambing umpamanya ke kawasan Kelanas dan sebagainya, di sana peranan orang Kedayan berjual tanam-tanaman diorang, sayur-sayuran diorang, sayur, macam itulah. Jadi akan bertukar barang juga.
InsyaAllah. Hai, seronok kan? Ya, satu Sejarah. risaan dan juga satu kenangan untuk barangkali untuk Tuan Haji berdua ya, dan satu pengetahuan ya, info pengetahuan yang dapat ditambah. Itu dia. Mudah-mudahan akan ada satu sesi lah untuk kita ni lebih memperkatakan mengenai dengan legasi seni warisan Brunei, antaranya padian dan juga pengalu. Selain daripada padian dan pengalu, saya percaya ada lagi orang tani sesuatu yang mungkin orang identiti Brunei yang boleh kita ketengahkan dan perkenalkan kepada generasi muda. Hatta kami ini pun kalau ikutkan bukanlah muda sangat, tapi indah banyak mengetahui cerita mengenai dengan padian. Dan mungkin kepada Tuan Haji juga, selain daripada aktiviti-aktiviti yang dinyatakan itu, bertepatan juga kami difahamkan di hujung minggu itu nanti ada lagi pertandingan warisan, antaranya lah di Rumpun Nusantara. Pertandingan apa tu? Kikik. Bertepatan pesta kikik atau yang difahamkan juga kepada kita, lebih kurang 34 buah negara akan menyertai. Pastinya akan lebih meriah. Jadi macam mana persediaan bis kita je nanti tu, kalau orang pasti akan pengunjung akan ramai. InsyaAllah. Yang buat masa ini kami sudah menyediakan persediaan awal yang mana mungkin kita mengambil kira mungkin keramaian mungkin bertambah dengan ada pesta kikik akan datang. Jadi lulus pesta padian dan pengalu ini sama tarikhnya berhampiran, jadi mungkin keramaian itu bertambah. Jadi ada yang mungkin ada yang ke tempat kikik, ada tempat ada kita ni padian. Diorang ini ingin tahu. Dan lagi pun pesta kikik adalah pertama kali kita menganjur. Mungkin lebih mirip ke sana. Tapi oleh sebab kita ni anak orang muda, kita ni orang yang belum pernah tahu apa yang padian dan apa yang pengalu, akan mirip dengan kita ni. Yang banyak ni mungkin orang-orang tua, orang-orang muda mungkin kali ada juga orang mau tahu apa aja pengalu dan apa ya padian. Ini tarikan pelancong aja ya. Untuk pengetahuan dorang dan mungkin untuk menambah ilmu pengetahuan dorang. Untuk akan datang. Macam saya dulu pun, kalau saya lagi dulu tidak tahu apa ya dulu mana pengalu dan padian itu. Dengannya ada melihat pernah di kampung air, keluarga di kampung air, jadi tahu. Jadi masalah menyoka kikik ini mungkin itu lebih bertambah lagi. Lebih meriah. Meriah lagi. Alhamdulillah. Amba ni kan mau tahu je Tuan. Kalau dulu padian ini akan berada di satu tempat yang sudah lazim. So orang kampung yang akan orang dari orang apa tu titian atau orang mengambau tu aninya seikat anim baliannya. Dorang tu melagau cara berbahasa padian ke ataupun menggunakan nama ke ataupun dayang atau macam mana cara berbahasa, berkomunikasi atau berpantun barangkali. Berpantun indah juga kali. Yang pernah amba pernah mendengar. Wang balik kita lauk. Tangannya cuma rumahan. Lauk calai. Jadi kita ni apa ada bawa udang, ada udang bah. Jangan dulunya kalau kita ni rumah pantaran tinggi kita ni akan mengulur bakul, kita ni banyak orang letak bertali ke bawah orang. Ada yang akan mengambil dan di sana kita ni berapa buat. Sana kita ni membagi usin kita ni. Kita menaikkan ke atas sekarang barang-barang kita ni. Jadi seterusnya macam itulah yang pengalaman hamba lah. Jadi nama padian itu dari mana Tuan Haji? Kalau cara berbahasa tu berdayang. Buat kajian je tu apa asal-usul kata padian itu. Yang sejauh ini belum ada huraian sebenar mengapa ya digelar padian itu. Mungkin cakap Kedayan padian, saudara peradian. Dan ada bahasa-bahasa diorang yang atau bahasa Brunei tadi ada kampung yang lagi yang melandai layuk kau yumahan kau macam itu melandai sedikit. Tapi itulah padiannya kau bukan yumahannya orang atau rumahan lauk rumahan berguna kau mandi kau cuma itu. Nanti nyata daripada demonstrasi itu nanti mudah-mudahan ada generasi padian pengalu yang benar-benar kan kami undang, mudah-mudahan masa ini tua-tua sudah ada dikenal pasti diorang ni Tuan. 80 lebih lah umur diorang. Mudah-mudahan diorang dapat hadir. Bila banyaknya harinya yang uzur. Bila harinya Tuan Najib? Bis kita mungkin mengumpulkan diorang ni. Hari Ahad. Ramai hari Ahad tu. Alhamdulillah memang seronok dia dapat hari-hari kan diorang uzur juga. Mudah-mudahan tapi yang kan mendemonstrasi banyak kan ikut ni.
generasi pertengahan macam kami. Iskinya melakonkan. Seronoklah. Yalah, saya sendiri pun orang Brunei iski. Nak turun. Saya sendiri nak jadi padian mencuba. Itulah logat apa tu dialek kata yang mesti bahasa asli ke Brunei. Kalau boleh terjuan orang dipertandingkan jua siapa yang lebih mirip dari segi penyampaian dialek padian akan kami ada juga. Logik jua apabila dinyatakan memang belum ada huraian rasmi dari mana perkataan padian itu. Tapi betul kalau masyarakat Kedayan memang kita ni tahu cara sebutan diorang tu arah tu akan jadi senyap. Jadi padian artinya peradian. Bali kita padian, dari mana kita padian? Dari mana kita padian? Sebab mungkin saja. Satu kemungkinan. Salah satu logik jugalah. Itu dia. Baik Tuan Haji, apa harapan dengan adanya Expo Dagang Dahulu Kala, legasi padian dan pengalu? Jadi alhamdulillah harapan kami yang pertama para pengunjung datang beramai-ramai sebab kebetulan cuti sekolah, bawalah anak-anak. Dan di sana ada coloring contest juga mewarna secara walk-in. Diorang kan mewarna orang memain kikik dan juga padian pengaluan ni, dia peraduan. Dan juga kami berharap para peserta akan merasa ada kepuasan sebab ini walaupun pertama kali kami membuat, InsyaAllah di masa akan datang ia bersiri ni nanti. Sebab dermaga diraja tu asal usulnya ialah dulu dermaga, Datuk Dermaga Custom, baru digelar lagi dermaga diraja. Jadi harapan kami berkunjunglah beramai-ramai dan sama-sama kata ni memartabatkan legasi padian ini di mata masyarakat tempatan generasi baru dan juga di masyarakat antarabangsa. Betul. Baik, untuk Tuan Haji, barangkali ada beberapa seruan dan saranan untuk menggalakkan lagi lebih ramai penyertaan dalam keusahawanan yang juga ditawarkan oleh penganjur. Alhamdulillah, bagi kami menganjurkan perdagangan dan pengadu dan pedian ini mengharapkan ramailah yang akan hadir. Di sana kita ni akan menimba ilmu, ilmu untuk berusaha. Yang mana negara kita ni menggalakkan kita ni pada masa ni ada untuk berusaha perdagangan untuk menambahkan rezeki kita ni sendiri. Betul. Jadi diharapkan dialu-alukan mana-mana yang ingin mengetahui perdagangan pengalu dan pedian di mana anak-anak yang persekolahan yang ingin tahu mempelajari apa dia pengalu dan apa dia orang-orang pedian pada masa dulu untuk berusaha untuk mencari rezeki. Jadi pelajaran pada anak-anak muda sekarang ini apa dia pengalu dan dia apa dia pedian. Jadi untuk urusan saya datanglah beramai-ramai mempelajari ilmu-ilmu dorang yang kita ni belum tahu. Yang ilmu-ilmu orang dulu macam mana mengusahakan perdagangan dan sumpan santun dorang dulu memeriahkan dan macam nyorang kita ni banyak yang moden dengan mengandalkan nyorang telefon online internet semuanya ada. Dulu indah perhubungan itu memang secara langsung. Terlangsung. Tapi perjumpaan langsung sama-sama orang yang berjual. Jadi itulah harapan saya pada orang-orang kita ni yang masa muda ni, datanglah untuk mengetahui apa dia pengalu dan apa dia pedian. Embrace the moment lah, insya-Allah. Mudah-mudahan akan dapat mengimbau nostalgia padian ke mana kita berkayuh keliling kampung, berkabung, berkubang, langgok-langgok, artinya yang masih mengayuhkan. Itu antara bait-bait lirik lagu padian, lagu tradisi kanak-kanak kita ni tu. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan pada yang mulia kedua-dua tetamu kita ni, Ustaz Haji Firdaus bin Orang Kaya Haji Nordin yang juga merupakan pengurusi kepada Expo Dagangan ni, dan juga Haji Wan Muhammad Yali bin Haji Wan Drus selaku timbalan pengurusi Expo Dagang Dahulu Kala, legasi padian dan juga pengalu. Terima kasih diucapkan. Terima kasih kembali. InsyaAllah. Mudah-mudahan acara ini akan juga berjalan dengan jayanya, mendapat sambutan yang terlalu menggalakkan.